Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ya, lagi 11:24. So hari ini saya cuma nak sambung je daripada apa presentation yang lalu tu. Saya cuma nak sambung saja. Tapi apa topik dia sama juga. Sikap kita yang keras kepala, degil, itu satu part. Dua, kadang-kadang kita tengok orang yang degil, orang yang keras kepala ni sebenarnya dia adalah satu kunci kita untuk kita sukses. Cuma bagaimana kaedah kita nak bawa dia tu. Kita nak menghala dia tu ke arah mana. So di dalam bisnes apabila kita buat, dia ada langkah-langkah pemikiran yang banyak orang dia sangka benda itu adalah hal yang negatif, tetapi sebenarnya setiap perkara bila dia berlaku, dia tidak akan bentuk satu atau kosong sahaja. Dia mesti sama ada benda tu dia positif atau dia negatif. Maksudnya dia mesti ada satu, dia ada kosong. Setiap perkara berlaku dalam hidup kita. Jadi dia akan berkaitan dengan kesedihan dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, kita gagal. Kadang-kadang ada orang buat benda yang tak betul pada kita. Kita rasa sedih, kita rasa kecewa dalam hidup kita. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia menentang sikap keras kepala kita. Ada orang dia keras hati. Dia keras hati, biasanya dia mengurangkan kesedihan tu dalam diri dia. Tetapi secara detailnya sebenarnya dia tak boleh buang perkataan tu. Kalau kesedihan tu dia ada, cuma dia boleh hold, dia boleh simpan, dia boleh kontrol. Okey, hari ini saya nak bagi tahu kepada anda sebenarnya apa dia main point. Kita memang ada sikap ini. Pertama, sikap keras kepala kita. Sikap degil kita tu. Kita keras kepala, degil. Kalau orang Perak panggil degil babi tu, degil babi. Dalam bisnes, dan dia berkait dengan kesedihan kita, kekecewaan kita. Benda ni dia berkait. Sikap degil itu dia sebenarnya lawan dia biasanya kekecewaan dalam hidup dia tu, kesedihan dia. Dan benda ini sebenarnya kita tak dapat formula. Kita tak dapat formula. Tapi sebenarnya secara purata kita boleh tahu sebenarnya benda itu very powerful untuk kita sukses dalam apa yang kita buat. Okey, hari ini topik dia saya ambil masa yang begitu singkat untuk share dengan anda. Okey, anda yang pernah buat bisnes, yang pernah gagal, yang buat tak jadi, kadang-kadang kita dah try, kita dah belajar, kita mengikut segala program, terutama rakan-rakan di Volten. Banyak kita majoriti lah dalam semua bisnes pun sama lah. Bila kita cuba buat, kadang-kadang kita tak mencapai target apa yang kita nak. Kadang-kadang dia makin menurun. Dia naik sekejap dan dia makin menurun. Bagaimana saya buat presentation semalam di center kita di Sungai Petani. Anda tahu tak, keadaan normal kita adalah zero. Grafnya zero. Zero tu dia ada dua. Positif di atas, negatif di bawah. Itu normal. Apabila satu benda berlaku, sama ada kalau anda tengok keadaan yang paling positif, kalau dia naik ke arah positif, benda tu baik untuk kita. Dia punya translation dia. Tetapi kadang-kadang dia boleh bawa kita turun ke bawah, negatif. Contoh dia naik kepada negatif 2, dia akan jatuh. Positif 2 maksudnya memang anda nampak benda tu. Anda kadang-kadang rasa kecewa, rasa give up. Tapi sebenarnya kalau anda pandai handle dia, dia sangat membantu untuk kita sukses. Rasa marah kita tu sebenarnya sangat baik kalau kita tahu kontrol dia untuk kebaikan kita. Keras hati dan keras kepala, degil, itu sebenarnya kalau anda letak pada posisi yang betul, insya-Allah dia banyak membantu kita untuk sukses. Tetapi majority translation, dia punya translate, kita selalu buat hal-hal yang negatif. Bila benda tu berlaku, kita memang tak boleh kontrol, cikgu. Benda tu kita tak boleh kontrol dan menjadikan kita ambil satu action yang negatif. So hari ini saya nak bincangkan topik dia adalah berkaitkan dengan hal-hal seperti ini. Kerana benda-benda ini secara tidak langsung sebenarnya sangat membantu banyak orang yang sukses di dalam apa bidang yang dia buat. Sikap kalah dia tu menghasilkan kecewaan dalam diri, sikap keras hati dia tu. Kalau anda tengok, banyak orang yang berjaya ni kerana sikap keras hati mereka. Yang berjiwa lembut boleh. Pada posisi yang negatif tu kita kena berjiwa lembut dekat situ. Tapi bahagian sisi positif itu, keras kepala kita kena maksimum. Hal-hal yang berkait menghasilkan hasil yang negatif disebabkan oleh kita punya thinking tu, tindakan kita tu. Jadi hari ni saya nak share sikit kepada anda semua. Benda ini nampak macam simple sebab kursus-kursus yang kita masuk sebenarnya ada disebut benda ni, tetapi
kita tidak dapat memahaminya dan selalunya kita dengar dan kita abaikan. Jadi anda mungkin perasan atau tidak, dalam setiap kursus yang bila ada motivator, ada sifu-sifu anda bagi tahu kita, di dalam tu dia ada key point. Key point tu kadang-kadang dia seperti tidak relate dengan apa point pada topik pada hari itu. Tetapi sebenarnya kalau kita study, kita tengok ada word-word yang penting di situ yang kita kena balik fikir. So hari ini saya nak tengok topik yang selalu orang abaikan dalam kursus dan training yang kita buat, iaitu selalunya kita keras kepala. Orang yang keras kepala, orang yang degil ni. Okey, keras kepala dan degil ni kalau anda tengok, inilah yang melonjakkan orang tu punya semangat yang kuat dalam hidup dia. Dia boleh kontrol walaupun dia memang contoh bila anda buat sesuatu bisnes, anda buat sesuatu perkara, anda study, anda pelajar, anda duduk universiti, anda duduk sekolah. Anda fail, gagal, tentu anda frust. Anda kecewa, anda marah. Jadi tapi sifat degil kita itu, walaupun kita dah gagal, kita tak pernah seriknya. Tak pernah seriknya. Kita akan buat sampai dia jadi. Buat dia. Memang kita tahu dah, barrier, penghalang dalam apa yang kita buat, itu mesti ada. Tapi banyak orang, dia salah translate. Dia nak berjaya dalam hidup, dia nak berjaya dalam bisnes yang dia buat, dia nak benda itu dimudahkan. Dan dia tak sanggup. Dia tak sanggup menerima apa result yang negatif yang dia translate. Bukan benda itu negatif. Dia translate negatif dan dia akan stop dalam bisnes itu. So hari ini saya cuma nak share dengan anda. Video ni saya akan cut dalam masa yang cepat saja. Saya ambil poin-poin sajalah. Okey, yang pertama sekali saya nak bagi tahu kepada anda. Bila kita ada sikap keras hati, keras hati, keras kepala lah dalam bahasa kasar, keras kepala kita ni keras, kepala kita sebenarnya tak keras. Dia lembut saja. Okey, sikap keras kepala sebenarnya banyak membantu orang yang sukses di dalam bisnes. Saya bercakap semua tentang bisnes sebab saya bukan pakar dalam bidang lain. Saya hanya hidup buat kursus, banyak study bagaimana kita punya nak ubah mindset dalam otak kita ni. Kenapa ada sikap degil, sikap sedih, sikap pemarah, sikap takut, sikap malu, macam-macam sikap semua ada. Dan di sini kita kena tahulah, kalau nak bincangkan semua tu, masa boleh tahan juga, boleh pening lalat saya nak cerita. Tapi kita ambil satu-satu. Okey, hari ini saya nak share dengan anda satu saja, keras kepala kita. Dalam bisnes, anda tahu tak, kita buat sesuatu bukan semestinya kita boleh sukses, tidak. Kita boleh, kalau anda kata masa, dibandingkan dengan masa. Tetapi kalau kita ambil masa tertentu, buat target tertentu untuk sukses, jadi insya-Allah benda ini akan mula bertambah. Kejayaan kita, kegagalan kita tu akan berkurang dan hasil tu kita mula nampak. Dan inilah yang dikatakan time. Dia memerlukan masa. Jadi berapa cepat kita nak pergi. Selalu dalam motivator bagi tahu speed. Bila buat sesuatu ada speed. Jadi kita kena tahu masa kita nak speed tu macam mana. Jadi dalam bisnes anda tahu tak, kalau di Volt10 ini, kalau saya bercakap ni sebab saya buat Volt10. Jadi bukan saya nak mengatakan anda di syarikat lain tu, tapi dia relate juga. Sebenarnya dalam zaman e-commerce sekarang ni kan canggih. Jadi mindset kita, satu sikap degil kita tu, sikap keras kepala kita tu, biarlah kita degil, keras kepala untuk mencapai target kita. Itu paling penting sekali. Jadi maksudnya bila berlaku sebarang hal-hal yang negatif, sebenarnya anda rasa negatif, mungkin dia positif, mungkin negatif, tapi kita yang translate dia negatif, maka di situ sikap keras kepala tu sangat penting. Sikap degil kita tu untuk mencapai satu, bila kita diserang, di-attack oleh sebagai problem, kita di-attack oleh kawan-kawan, kita di-attack oleh keadaan situasi dalam keadaan COVID-19 sekarang. Kalau anda tengok berbagai-bagai keadaan attack kita, anda merasakan dia attack kita. Dan banyak orang mengalah dekat situ. Banyak orang dia rasa dia kalah dan dia stop. Dan dia mula keluar reason. Dia keluar alasan. Why? Kenapa aku buat tak jadi? Kenapa aku fail? Kenapa? Han tahu tak sebab apa aku fail? Sebab COVID-19 aku mana boleh keluar rumah sekarang. Sebab ini aku nak jumpa. Sebab aku modal tak ada. Sebab aku ni susah. Sebab semua dia keluar reason. Sebab bertalu-talu. Dan bila anda dengar benda yang sama ini sebenarnya standard. Benda ini standard keluar dekat semua orang. Anda perhatikan kalau anda ambil conclusion dia, bila kita buat sesuatu susah nak capai, dia mesti disebabkan oleh masalah. Dia translate masalah. Sebenarnya masalah itu kadang-kadang kita yang menimbulkan masalah. Sikap kita sendiri itu menimbulkan masalah.
Dan kadang-kadang kita okey, tapi mungkin dari segi syarikat di situ pada saat itu dia menimbulkan masalah bagi kita, atau apa dari segi perundangan dan sebagainya. Jadi itu dipanggil barrier, penghalang kita untuk mencapai. Tapi you yang decide, kita yang decide untuk sukses. Kita yang buat keputusan untuk mengubah hidup, dan kalau kita mengatakan benda itu natural akan berlaku dengan baik tanpa sebarang barrier penghalang dalam bisnes itu untuk mencapainya, anda mimpi benda itu. Anda memang mimpi benda tu. Sebab di dalam bisnes, dia mesti ada barrier. Untuk mencapai sesuatu, dia tak akan 100% solid. Dia tidak ada satu benda, satu sistem yang bila kita buat, dia 100% solid. Itu memang tidak ada. Tapi orang semua tahu apa? Banyak orang tahu benda ni. Tapi kenapa dia tak buat satu solution? Cari kaedah satu penyelesaian. Sikap degil itu, anda mesti ada dalam diri. Di mana? Maksud kalau orang Perak panggil degil babi. Tahu tak degil babi? Degil babi ni. Dia degil. Dia mana peduli. Apa dia punya terjadi pada dia, apa yang berlaku masalah kat dia, dia tidak pernah fikirkan benda tu. Apa yang dia fikir, bagaimana cara aku mengatasinya, dan aku kekal tambahkan aku punya speed, aku punya kekuatan, aku tambah kerajinan dalam diri aku, tindakan dan sebagainya. Semuanya dia upgrade. Dan inilah benda yang paling suka saya nak bagi tahu kepada anda. Bukannya suka, oh susahlah sistem ini macam ni, susah saya nak buat. Bukan masalah itu sebenarnya. Yang menyusahkan kita adalah untuk kontrol diri kita itu. Kita selalu, anda tahu tak, bila buat sesuatu kita cari jalan shortcut. Kan semua orang cuba cari jalan shortcut untuk sukses. Nak capai sesuatu dia nak mudah, nak cepat. Inilah sikap-sikap kita. Dan kita selalu mengalah dengan mudah. Sebab tu bila kita, ada orang dia degil tau, degil. Dia degil. Kalau dia bagi satu kata A, dia akan buat sampai jadi. Even apa nak jadi pun, tidak ada siapa boleh block dia. Tidak ada benda yang boleh menjadikan dia slow dan stop. So, bagaimana kita nak menghasilkan sikap degil kita untuk mencapai sesuatu target itu? Okey. Anda pernah dengar tak? Ada orang cakap, setiap apa yang kita buat, biasanya dikontrol oleh keadaan yang lain. Siapa yang kontrol kita? Dalam ceramah dulu saya pernah bagi tahu, kawan-kawan kita, dia kontrol kita tanpa kita sedar tau. Ketika anda nak tekan sikap degil anda nak buat dia, anda nak pergi, nak fight. Tapi nanti anda tengok, satu situasi dia akan menarik anda balik. Back to zero tadi. Back to normal. Lebih baik anda tidak buat. Bila anda ada sikap nak melawan itu, anda tengok barrier-barrier, anda tengok situ berita lah tentang berita. Ada orang buat online macam-macam tentang bisnes kita lah dan sebagainya. Ini semua barrier dia. Jadi key point dia sebenarnya, you decide, you buat yang terbaik. Kita yang buat keputusan. Bukan orang lain menentukan apa target kita. Bukan orang lain yang menentukan sama ada kita sukses ataupun kita nak capai sesuatu. Itu ditentukan orang lain. Orang lain menentukannya untuk kita capai apa yang kita nak. Jangan anda ingat macam tu. Semua orang hebat. Semua orang ada kebolehan luar biasa dalam hidup dia. Jadi kita kena tahu apa yang selalu halang kita, yang block kita. Jadi banyak topik motivasi. Anda tengok motivator duk ulaskan dulu. Mindset. Anda tahu, cuba anda tengok dalam semua topik motivation, dalam semua topik untuk naikkan semangat, topik yang tak akan lari dalam servis itu adalah mindset. Jadi kenapa begitu penting mindset itu? Dia berkait dengan segala benda yang saya sebut tadi. Mindset kita itulah yang jahat sikit. Mindset kita kalau salah fikir, itulah sebenarnya yang baik menjadikan apa yang kita jadi sekarang. Kalau kita buat tak jadi, kita buat fail dan sebagainya. Jadi sikap pula benda yang baik, kita rasa apa yang kita suka. Kan? Mindset kita salah kat mana? Apa yang kita suka, itulah yang kita kata dia baik. Apa yang kita tak suka, kita kata itu negatif. Itu benda tak elok bagi kita. Itu sifat manusia normal. Sekarang, yang orang kata normal, sebenarnya tak normal. Apa yang kita suka, apa yang menyenangkan hati kita. Anda cuba bayangkan benda ni. Word ni anda simpan betul-betul perkataan ni dekat otak anda. Apa yang menyenangkan kita, apa yang kita suka, itu hal yang positif. Kita kata, kita yang kata, bukan sistem tu kata. Dan hal yang kita tak suka, hal yang kita benci, hal yang kita memang tak mau, itu kita panggil negatif. Anda kena ingat, kita tidak menentukan result sesuatu keputusan yang kita buat. Sesuatu keputusan tu kita je buat, orang lain tak buat pun. Bukan semua orang follow kita. Setiap decision yang kita buat, bukan semua orang akan mengatakan yes.
Sebab tu kita pernah dengar kisah-kisah dulu. Apa kita buat orang komplain kita tak betul, betul tak? Apa saja. Sebab tu kalau saya buat ceramah ke, saya buat apa, saya punya mindset senang saja tu. Saya tak kisah hal orang lain. Saya tak kisah semua sekali. Selagi saya buat benda tu adalah baik untuk saya punya target yang tertentu, saya peduli apa dengan orang. Saya peduli apa dengan orang lain. Banyak orang attack kita. Anda buat apa? Anda kaya, orang kata anda. Anda susah, orang kaya. Anda malas duduk rumah, orang mengata juga. Anda rajin, pun orang kata juga. Kalau kita fikirkan benda-benda itu, kita tak tahu. Kita ni positif. Kejap hari rasa positif. Esok rasa negatif. Esok rasa kosong. Lusa rasa negatif balik. Bersemangat sebalik. 2 hari lagi, hilang semangat. Masuk motivasi ni, oh okey pula. Duduk 3 hari, melembek balik. Jadi kalau beginilah situasi kita, anda tahu tak? You ubah anda punya mindset. Anda kena jadi degil. Anda kena degil bab ni. Bab ni anda kena jadi manusia yang degil. Anda peduli apa? Pegang ayat saya. Peduli apa anda? Bukan anda nak mati. Bukan kita buat perniaga hari ni, kita buat ni, lepas tu kita mati. Kita jahanam ke lingkup, kita tak adanya pun. Saya pun heran kenapa bila kita buat sekali gagal, buat sekali 2 kali, buat tak jadi, kita give up. Keluarlah perkataan baru, give up. Keluar lagi perkataan baru, oh tak boleh buat. Keluar lagi perkataan baru, aku tak mampu. Sebenarnya saya dah bagi tahu dah, semua orang mampu melakukan apa saja sebenarnya kalau dia nak buat. Yes or no saja dalam hidup kita ni ada 2 saja. You decide untuk dapat yes. Keras kepala tu mau ada, degil tu mau ada sikit. Peduli apa dengan orang lain untuk attack kita. Peduli dengan apa orang nak serang kita. Orang, anda dah fikir dah. Anda buat apa pun tak ada orang ambil kisah kat kita pun. Anda boleh cerita masalah kita dekat kawan-kawan. Dia pun cakap dekat kita masa bersembang dengan kita tu, dia cakap, oh ya ke? Oh kesian kat engkau kan. Dia balik, dia pun lupa pasal kita. Mana ada orang jaga kita, take care kita. Kalau kita bermasalah, dia hari-hari jenguk kita. Ada, susah nak cari. Majority, masing-masing dia pun ada masalah dia. Kita ada masalah kita. So, untuk mencapai target, saya bagi tahu kepada anda. Anda gunakan satu kelebihan. Itu sifat degil kita. Di situ anda gunakan dia. Anda bayangkan di Voltan ini. Anda tengok. Biar orang lain kata apa kat kita. Anda tengok. Kalau orang lain boleh capai, nombor 1, bagaimana dia boleh capai? 2, bagaimana dia punya pemikiran dia. Sikap dia tu kalau anda tengok. Kerajinan dia. Orang lain tak mampu lakukan. Dia mampu lakukan. Sebab tu dia boleh sukses. Kita lembek bila buat sikit menyalahkan orang tu. Kita buat satu bisnes, kita dah mula nak buat cita-cita kita besar. Tapi bila berlaku sesuatu barrier menghalang, kita mula menyalahkan orang tu. Menyalahkan orang tu. Kerana kita tak pernah tunjuk diri kita. Yang salah ni kepala kita ni. Kepala kita ni. Selalu ambil hal-hal negatif. Ambil benda tu tanam dalam diri. Supaya apa? Supaya aku tak payah buat apa-apa. Bila orang cakap aku tak berjaya, aku ada reason apa? Aku ada tahu sebab apa aku tak buat. Itu saja kah anda punya ambition? Itu saja kita dalam hidup kita? Kalau kita saya nak bagi tahu kepada anda, sesuatu yang miracle itu datang, kita yang decide. Sikap keras kepala kita tu penting dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang tak tentu pasal kita tak payah keras kepala. Tapi kalau bab bisnes ni, anda keras kepala ni apa maksud dia? Dia tak peduli hal orang. Betul tak? Dia keras kepala degil. Degil ni maksudnya apa? Orang kata apa pun dia tak peduli. Macam kita kecil-kecil tu, mak kita degil kat kita kan. Mak kita suruh buat tu, kita tak mau buat. Mak kita suruh macam ni, tak mau buat. Kan degil dia panggil. Pasal apa degil? Oh, tang tu kita ikut. Dekat situ kita ikut. Tapi bila untuk kita capai hal-hal yang patut kita capai, sebenarnya, gunalah kuasa degil kita tadi. Orang kata jangan buat. Buat ni bukan boleh berjaya pun. Degil tengok. Peduli apa aku? Kau tak nak buat sudah. Kau tak nak buat sudah. Aku yang decide. Aku nak sukses. Aku nak lintang pukang untuk capai. Yang nak buatnya aku. Tutup telinga tu. Saya bagi tahu kepada anda. Sebab tu anda tengok. Orang yang sukses. Orang yang boleh mencapai apa yang dia nak. Kalau dia mendengar cakap orang. Kalau dia peduli apa yang orang sebut. Orang ni bagi keputusan macam ni. Orang ni bagi pendapat macam ni. 100 orang bagi pendapat. Dan pendapat tu semuanya akan tarik anda ke bawah. Jarang-jarang kita dapat satu orang yang boleh tolak. Bantu kita untuk tolak kita naik. Jarang kita jumpa. Ada bukan tak ada. Tetapi susah nak cari. Banyak orang happy kalau kita duduk saja-saja. Tapi kalau ajak pergi karaoke, itu laju.
Kalau nak buat bisnes, apalah bro, buat bisnes macam tu. Itu company dah lama lah bro. Orang lain dah buat lah. Ha. Dia kata macam tu je. Tujuan apa sebenarnya? Kau jangan lebih pada dia. Yang kita pula bodoh. Pi ikut cakap orang tu. Sepatutnya masuk ke telinga kiri. Dengar je. Masuk, keluar. Udah. Dalam hati kita decide. You, I. You punya pasal. I punya pasal. Ha. Buat sikap macam tu. So, bagaimana kita nak bantu? Anda kena ingat. Daripada 100 orang. Contoh, 100 orang. Kita tahu dah 5 orang tu. 5% insyaAllah sukses. Tuhan tetapkan begitu. So, beza dia kat mana? 5 orang ni degil pada tempatnya. Degil babi. Kalau orang Perak panggil degil babi. Perak kelenggung saya pun tak tahu. Kita mesti ada sikap itu. Sikap anda tengok. Pernah anda jumpa kita punya top leader kita? Mengadu masalah lah. Susah lah buat volunteer ni. Mula-mula nak mula dulu. Anda pernah dengar tak dia orang cakap? Anda pernah dengar tak top leader tu? Yang atas-atas tu anda tengok yang mereka sekarang ni cipta income gila-gila tu. Anda pernah dengar tak dia duduk mengadu susah lah. Buat produk ni tak laku lah. Aku ni tak buat tak pandai lah. Anda pernah dengar satu perkataan dari mereka? Tak ada kan? Apa yang anda hadapi, mereka semua juga hadapi. Tapi mereka tanam dalam diri kita. Itu biasa. Bisnes itu biasa. Kalau senang, semua orang boleh sukses. Tapi walaupun dia susah, biar aku yang melakukannya. So, anda buang tu. Kalau tengok, anda dengarlah. Ni, dalam kita punya presentation, dalam training yang kita buat, anda tengok berpuluh-puluh orang dia keluar reason. Dengar dah motivasi. Masuk dah kursus motivasi. Bukan kata yang dekat Volten. Yang sebelum ini mereka dah masuk macam-macam dah motivasi. Ada yang free, ada yang murah, ada yang mahal dibayar masuk. Tapi anda tengok, satu keputusan duduk macam tu juga. Satu perubahan pun. Dia berubah sekejap, dia patah balik. Dia macam graf kan. Graf tu bila dia kosong, kita cuba buat dia naik. Lepas tu saat kita abai, dia turun balik dulu kat kosong. Nasib kita tak baik, dia turun, terus jadi negatif kat bawah. Kalau kosong tak apa lagi. Dia turun dulu, dia jadi negatif pula. Dan apa yang negatif yang akan wujud? Dia panggil shortcut. Kita buat bisnes ni, dia ada time kan. Dia ada target. Dan target itu ditentukan, kalau speed dia berapa, masa dia berapa. Jadi, dia ada kaedah dia kan. Dia ada relation dia. Antara kita punya target, kita punya tindakan, dan dia punya time. Masa untuk kita sukses tu, 3 tu ada relate. Malangnya ada orang, dia action tu dia tak mau buat, tapi dia nak time tu dia nak cepat. Target dia nak. Tapi action dia tak nak buat. Dan dia kata benda tu sebagai satu benda yang fail dia. Jangan ajar aku dah ada pengalaman bertahun dah. Dulu saya ingat dah, ada satu kawan saya tu. Kau jangan ajar aku 20 tahun pengalaman dalam bidang networking. Aku 20 tahun duduk dalam bidang ni. Saya kata kat dia, you 20 tahun. Mana company you pernah sukses? Mana? Tak ada pun. 20. You sebenarnya pengalaman 1 tahun saja. Tapi ulang 20 kali. Pengalaman tu setahun je. Tapi dia ulang tahun depan buat benda tu juga. Tahun lagi sekali buat benda yang sama tahun ni. 20 kali dia ulang, dia kata dia berpengalaman 20 tahun. Bukan pengalaman tu 20 tahun. Pengalaman setahun diulang 20 kali. Sekali ulang setahun. 20 kali ulang 20 tahun. Bila kita nak sukses? Jadi kita ada pengalaman, kita ulang benda yang sama. Pengalaman kita sikit sangat, cipot saja. So, bagaimana nak dapat pengalaman itu? Langgar dia. Jadi anda perlu degil sikit. Degil ni bagus, saya bagi tahu kepada anda. Orang degil ni kalau betul pada kedudukan dia, pada dalam bisnes, kalau anda ada sikat kepala degil babi ni, saya bagi tahu kepada anda, dia banyak membantu anda untuk mencapai target anda. So anda jangan, kalau orang degil-degil ni kita tak payah bising-bising. Anda kali saja, pusing dia saja arah yang lebih baik. Okey. Dia sedih tak? Anda tengok tak? Saya nak relate pula sekarang ni, sikap degil dengan sikap sedih kita. Sikap sedih kita tu, anda tengok, kadang-kadang dia melemahkan kita. Majority, ada orang sampai bunuh diri, ada orang sampai terjun. Bila dia buat sesuatu, buat bisnes, buat lingkup, lama-lama susah-susah, dia duduk, dia stres, dia tension, dia sedih. Apa yang dia target semua dia fail, dia gagal. Akhirnya kadang-kadang Jambatan Pulau Pinang tu, anda tahu dah Jambatan Pulau Pinang tu, berapa ramai yang terjun dah sejak jambatan tu dibuat. Pasal apa? Frustrated, kecewa.
Sedih. Dia rasa sedih, dia buat gagal, dia sedih. Sedih ni ada, tuan. Semua orang ada. Semua orang ada sikap sedih. Something mana pun dia, gangster mana pun dia, kaki pukul, kaki apa ke, sedih tu ada dalam. Tiap-tiap dalam hati kita memang ada kesedihan. Dan kesedihan ini, kalau anda gabungkan di sikap juang kita, sikap degilnya kita tadi, kalau kita gabungkan dua ini, insya-Allah dia akan melonjak kita kepada jauh lebih apa yang kita jangkakan. Sebab tu kadang-kadang kita dah try the best. Kita dah buat tapi kita masih duk frust, kita masih duk kecewa, rasa kadang-kadang kita menangis. Kadang-kadang kita menangis. Kita rasa macam mana? Buat tak jadi, buat lama-lama kita sama ada anda rasa give up ataupun ada orang dia akan bangun sekali lagi untuk yang sekuat-kuatnya kali ini. Jadi sikap sedih ini sebenarnya dia juga bergantung kepada kita punya translation. Bagaimana kita handle dia. Sebab tu saya kata Allah bagi ke kita dalam diri kita tu sebenarnya baik untuk kita. Cuma kita yang salah tafsir dalam setiap apa yang kita buat. So bising lah pula. Sekejap lori sebelah tu bising betul. Lori tu bising. Saya tak dengar apa yang saya cakap. Okey, jadi kalau anda tengok sini, bila kita jatuh, bila rasa kecewa dalam hidup, tekanan banyak betul tak? Tunggu kalau kita berumur macam saya, kalau anda tengok anda, tekanan akan masuk. Bila kita duduk diam saja, kita ingat dalam sistem kita macam ni. Bila kita tidak melakukan sesuatu, bukan bererti masalah tu pun juga akan diam. Masalah tidak akan diam, anda tahu tak? Bila kita ada masalah, kita cuba diam. Maksudnya tidak buat apa-apa. Tapi anda tahu tak, masalah tu tidak diam. Contoh kalau kita bagi, kita ada buat hutang bank, duit kita, dia diam tak? Anda duit ada ke tak ada, dia apa peduli? Dia bank apa peduli dengan anda? Dia suruh anda bayar, ya tak bayar aku tarik kita kau. Kita bersedih, kita tension, kita stres. Makan kena makan tak? Kena makan. Mak kita, anak kita semua kena makan. Yang tu kena bayar. Kita duduk sedih tak ada gunanya pun. Duduk melengung. Duduk sini buat tak jadi. Duduk dan akhirnya duduk saja-saja. Sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi anda tengok masalah tu akan naik bertimbun-timbun pada diri kita. So maka saya bagi tahu kepada anda. Kunci dia. Anda jadilah manusia yang paling keras kepala untuk anda sukses. Orang keras kepala anda tengok sampai orang nak berkawan dengan kita. Tak nak. Sikap degil kita kerana menakutkan orang lain. Kita peduli apa saya bagi tahu kepada anda. Kalau orang lain malas belajar, aku belajar. Kalau orang kata 2 jam lama, aku study 4 jam. Kau study 48 jam. Aku peduli apa? Aku penat. Aku dah lama penat apa? Aku dah lama rasa kecewa. Aku dah lama buat gagal. Aku susah. Lama dah aku susah. Bukan sekarang aku susah. Aku dah bertahun-tahun dah aku susah. Kenapa? Nak susah kali ni rasa tak boleh ke? Tak sanggup ke kita? Sedangkan kalau kita fight, kita susah kali ni, insya-Allah akan menjadikan kita sukses sekali lagi dalam hidup kita. So saya bagi tahu kepada anda, terutama di Botek atau anda daripada apa-apa company, apa-apa bisnes, dan banyak orang bagi motivasi, banyak orang struggle untuk buat benda ni, tapi kita takut dengan kalah. Sebab apa? Sikap keras kepala kita kepada hal-hal yang negatif. Itu lepasnya aku tobat tak nak buat dah. Anda pernah dengar ayat tu? Kan degil tu nama dia. Lepas tu bila satu ruang dan peluang kita tunjuk kepada dia untuk buat bisnes, tak adalah. Dia kan degil tu. Saya tanya anda, selepas dia buat keputusan tu, ada apa yang menghasilkan baik untuk dia? Tak ada pun. Tak ada pun dia duduk. Cuma dia rasa lega. Dia rasa lega. Tapi saya dah beritahu tadi, masalah bukan lega. Masalah akan mari ke kita bertimbun-timbun. Dia mengikut waktu. Dia akan datang punya. Anda okey, tak okey, problem, dia akan datang. Pressure, dia akan datang. Cara dia, beat dia. Beat masalah kita. Buat yang terbaik. Semua orang ada kebolehan ni. Buang sikap-sikap dengki kita, sikap buruk hati kita. Sikap-sikap ini sebenarnya menjadikan degil kita negatif. Sikap buruk kita tadi sentiasa negatif. Sikap yang orang kata buruk sebenarnya sangat baik. Tapi dia jadi negatif sebab kita punya translate itu salah. InsyaAllah, Allah buat sesuatu semuanya ada kebaikan. Dia tidak akan tepat-tepat salah, tidak. Even anda tengok semua kejadian yang Allah buat pun kita heran. Kalau anda tengok
Binatang-binatang kalau anda tengok si kinzir. Kinzir tu Tuhan buat apa? Makan, kalau orang Islam kita makan pun tak boleh. Tapi kenapa Allah buat begitu banyak? Tapi kalau anda study, dia ada kelebihan yang perlu kita belajar dengan dia. Yang kita ambil dengan dia. Kalau anda tengok setiap hal, mesti ada kebaikan untuk kita. You translate, saya translate. Menjadikan dia betul atau salah. So, saya minta kepada anda semua kali ini. Semua yang ada lembik, yang rasa takut, yang rasa sedih, yang rasa perkataan tak boleh, dipengaruhi oleh orang lain, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh situasi, orang ni racun anda, kawan-kawan racun anda, jiran-jiran racun anda. Saya bagi tahu hal yang baik, contoh dalam bisnes ini. Untuk dapat decision, orang bukan bagi keputusan. Yang bagi keputusan untuk kita sukses adalah diri kita sendiri. So, peduli apa dengan orang. Peduli apa dengan orang lain. Kalau anda dah buat decide untuk sukses, go ahead. Kalau dia kena belajar, belajar dia. Biar sampai muntah, belajar. Peduli apa dengan orang. Bukan aku nak mati apa. Kalau aku penat, bukan aku nak kacau orang. Aku sedang berusaha. Orang nak mengata apa, katalah kalau orang nak kata pun. Aku buat diam saja. Orang nak peduli apa dengan orang. Kalau aku perlu belajar lagi, aku akan belajar lagi. Kalau aku perlu action bertindak, aku akan bertindak lagi. Aku akan bergerak lagi. Target aku insyaAllah. Aku akan berdoa supaya aku akan tercapai juga satu hari nanti. Anda kena ada sikap ni. Sikap keras kepala ini sangat bagus untuk kita. So, saya percaya dalam ceramah saya pagi ini, saya minta tolong. Tahun baru ni insyaAllah panjang umur kita. Kalau murah rezeki kita, 2021 akan datang. Kita ada beberapa hari lagi dah. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah perangai kita dari dulu. Kita susah nak ubah perangai kita bertahun-tahun sebab kita dari kecil lagi. Perangai kita kadang macam tu lah. Duduk macam ni, duduk betul kita lah. Apa kita buat betul. Kita semua yang hebat. Yang hebatnya kita, yang betulnya kita. Aku yang betul. Walaupun result keputusan tu tak betul-betul sampai sekarang, doa aku juga yang betul. Itu namanya degil bodoh. Dah degil, bahlul. Saya suruh anda degil hal-hal yang menolak anda naik ke atas. Tapi banyak orang dia degil dekat situ. Kalau kita rasa sakit, kalau kita rasa penat, kalau kita rasa kecewa dalam hidup, masukkan dia tanam. Sampai bila aku nak duduk tahap ini? Sampai bila aku nak menangis? Sampai bila aku nak bersedih setiap hari? Aku nak stres, aku nak tension. Action tak ada pun. Tindakan tak ada pun. Hari-hari duk fikir, macam mana aku nak buat lubang dalam diri aku? Anda tak ada lubang. Cari hutang, mana aku nak buat ni? Korek sini, buat lubang kecil. Cari pula ceti sini, pinjam bayar hutang yang ni, buat lagi lubang besar lagi. Cari lubang ni, buat lubang besar. Selesai masalah sekejap, masalah besar masuk lagi. Buat lagi tu, masuk lagi. Last kali, masuk dalam lubang, tanam kambus. Banyak kita macam tu. Thinking. Gunakan strength. Kekuatan kita tu memang ada. Kekuatan dalam diri kita, miracle saya bagi tahu kepada anda, ada kepada kita semua. So, kali ini saya percaya untuk tahun 2021, kita doakan semoga kita semua panjang umur. Masuk tahun 2021, segala apa yang berlaku di Volten kita dah lalu. Kita dah tengok yang senior-senior lama dah lalu tunggal langgang. Ketika sekarang apa yang Tuhan kita dapat lagi anugerah. Kita dapat lagi anugerah yang terbaik, syarikat kita dapat pula lagi anugerah pada tahun ini. Satu benda yang miracle yang kita sendiri banggakan dekat Volten, yang orang lain tak capai, kita capai. Bos kita terima lagi, nampak ni. Dapat anugerah lagi. Saya duk tengok sini. Apa dia? Tu anda baca. Saya bukan ni tu. Ni dapat anugerah ni. Volten dapat kita. Puan company kita dah dapat. Tahun baru ni nak wujud. Banyak jutawan hasil walaupun kita hampir setahun lebih, hampir 2 tahun. Dan ada kebanyakan leader hanya setahun setengah. Dan mereka sudah mencapai target apa yang mereka nak. Memang ramai yang lari begitu saja. Tapi yang stay tunggu di Volten, anda tengok berhempas pula. Degil macam mana saya bagi tahu tadi. Keras kepala macam kepala batu pun tak sekeras kepala mereka. Dan mereka telah menunjukkan result yang luar biasa. Ini yang saya nak bagi tahu kepada anda. So, tahun baru, saya doakan kepada diri saya, diri anda semua kawan-kawan saya, anda semua sahabat-sahabat saya. Dalam Facebook saya ni semua ni kawan baik saya. Tak kisahlah anda dari company mana, anda dari siapa. Saya tengok muka anda, saya rasa semangat. Kadang-kadang saya rasa saya tumpang semangat anda. Banyak dalam grup ni yang sukses.
Kadang-kadang saya belajar daripada mereka. Saya kongsi-kongsi ilmu anda semua. Bagaimana saya nak capai target saya macam tu. Biarlah orang nak kata apa dekat saya. Dekat kita semua pun sama. Sebab apa? Kita ni semua punya pemikiran yang berbeza sahaja. Tapi kita ingat, kita nak mencapai sesuatu benda yang sama. Walaupun pemikiran kita berbeza, kita kena mengatasinya perlahan-lahan. Mungkin kita tak mampu nak ubah diri kita dengan serta-merta. Tapi untuk capai tahun baru, kalau panjang umur, murah rezeki kita dengan izin Allah, ubah diri kita. Apa teguran yang kawan-kawan buat, kadang-kadangnya ambil pengajaran daripada itu. Gunakan segala kekuatan dalam diri kita. Sikap marah, buang sikap marah kita. Sikap kecewa, sikap merajuk, keras hati, sikap menyalahkan orang lain. Buat apa keputusan, kalau kita buat, kita menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Sentiasa menghargai orang lain. Membantu orang lain untuk sukses. Sikap kita yang sangat hebat sekali. Tolonglah siapa pun. Bukan kita penting kerjaan kita, kerjaan kawan-kawan kita. Kita nak semua dalam grup ini sukses. Dan saya doakan selalu supaya anda dalam Facebook, dalam kawan-kawan saya semua, kita sukses sama-sama. Kita dah fail sama-sama, kita lingkup sama-sama, kita juga akan sukses bersama-sama. Okey? So, saya rasa sampai di sini. Saya doakan anda menjadi yang terbaik sentiasa dan sukses